Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi insya-Allah hari ini saya akan share kepada antum semua berkenaan dengan masjid di belakang saya ini. Masjid di belakang saya ini namanya Masjidin Nabawi. Masjid Nabawi yang terletaknya di Madinah. Jadi apa kelebihan yang ada di Masjid Nabawi ini? Yang pertama sekali, Nabi pernah bersabda, masjidku ini lebih baik daripada mana-mana masjid kecuali Masjidil Haram. Kalau kita solat di sini, pahala kita akan dilipat kali ganda kan, sebanyak 1000 kali ganda. Manakala di Masjidil Haram, kalau kita melaksanakan sesuatu ibadah, pahala kita akan dilipat kali ganda sebanyak 100,000 kali ganda. Okey, selain itu di bawah kubah hijau ini terdapat 3 makam Ahlul Bait, ahli syurga. Yang pertama makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di sebelah bahu baginda terdapat kawan rapatnya sendiri, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan sentantang dengan kaki Nabi, makam ketiga iaitu makam Umar bin Al-Khattab. Di luar makam tersebut terdapat raudah. Apa itu raudah? Raudah itu ialah taman-taman syurga. Nabi kata apa? Baina baiti wa minbari raudatun min riyadil jannah. Di antara kuburku, di antara rumahku dan mimbarku terdapat taman daripada taman-taman syurga. Di situlah tempat mustajabnya berdoa. Nanti ibu-ibu, ayah-ayah boleh masuk, boleh berdoa, boleh melaksanakan ibadah lah, apa yang patut. Lepas tu di dalam raudah itu sendiri terdapat tiang-tiang yang mempunyai kisah yang tersendiri. Jadi nanti saya akan share lebih lanjut berkaitan dengan Masjid Nabawi ini. Jadi kita ke chat pun seterusnya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Haji hajah yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ni kita nak sambung sikit dekat Masjid Nabawi ni. Apa lagi yang ada dan apa keistimewaan yang ada di Masjid Nabawi ni. Okey, seperti di belakang saya ni, yang haji dan hajah yang saya hormati sekalian boleh lihat, terdapat pintu emas. Ini dalamnya adalah makam Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di sebelah kanannya, disentantang dengan bahu Rasulullah, terdapat makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan sejajar dengan kaki Rasulullah terdapat jasad Umar Al-Khattab. Jadi di dalam tapak asal makam Rasulullah ini adalah rumah Aisyah, rumah Sayyidatina Aisyah bersama dengan Rasulullah. Lalu setelah kewafatan baginda, rumah ini ditukarkan kepada makam baginda. Okey, seperti haji hajah boleh lihat, pada asalnya bukan macam ni, tapi kerajaan Arab Saudi dengan duit lebih dia membangunkan sehingga cantik begini rupa. Hajah boleh lihat. Jadi adab-adab apabila kita telah melalui makam Rasulullah, ada etika-etika ataupun adab-adab yang kita perlu patuhi sebagai adab lah. Contohnya, yang pertama, kita sampaikan salam kepada Rasulullah sendiri. Macam mana salam dia? Ikut saya. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabiullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Lepas tu kita jalan sikit, slow. Jumpa makam Sayyidina Abu Bakar, maafkan saya. Kita bagi pula salam kepada Sayyidina Abu Bakar, Assalamualaikum ya Abu Bakar. Lepas tu kita jalan sikit lagi, kita bagi salam pula kepada makam Sayyidina Umar. Sama juga, Assalamualaikum ya Umar Al-Khattab. Jadi itu ada adab dia. Dan kita terus sikit, kita doalah apa yang patut, insya-Allah. Doa kita itu Tuhan dengar.
Tuhan ni, Allah ni maha mendengar. Allah tahu hamba-hamba dia yang ketika susah. Allah tak akan tinggal. Ingat satu je, haji dan hajah sekalian, Allah tak akan tinggalkan hamba dia dalam keadaan yang susah. Dan lagi satu, Allah tak akan uji seseorang hamba dia melebihi apa kemampuan dia. Faham tak? Sekejap. Allah tak akan uji seseorang hambanya itu melebihi kemampuannya sendiri. Macam tu nak cakapnya lah. Jadi boleh doa di kawasan itu, tapi dengan keadaan segeralah. Nanti kena halau dengan ni. Siapa ni? Pak Arab sana garang-garang. Nanti dia kata hayya. Jadi lepas doa tu keluar macam biasalah. Okey, selesai di makam. Mari kita pergi ke checkpoint seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Para tetamu Allah, para penziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa khabar semua, sihat? Sihat, alhamdulillah. Jadi baik, saya nak sambung sikit berkenaan dengan Masjid Nabawi juga. Kalau tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati boleh lihat di belakang saya ini, terdapat Raudhah. Senang cerita Raudhah. Raudhah itu apa? Raudhah itu ialah taman-taman syurga. Dalam sepotong hadis yang saya cari, Bismillahirrahmanirrahim, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara kuburku, Nabi kata ni, di antara rumahku dan mimbarku, di antara rumahku dan mimbarku terdapat taman daripada taman-taman syurga. Jadi Raudhah di belakang saya ini, Nabi sendiri kata syurga, taman-taman syurga. Jadi sekarang nak masuk ke dalam Raudhah ini kena ada permit. Kalau dulu tak payah. Dulu just beratu masuk. Lepas tu solat doa kan. Sekarang lain. Sekarang kena ada permit tu. Nanti haji dan hajah sekalian kena download satu apps ni. Dari situlah kita boleh masuk Raudhah ni hanya sekali saja. Jadi kalau haji dan hajah masuk ke dalam Raudhah ini, jangan lepaskan peluang. Berdoalah sebanyak mungkin. Kalau boleh nangis, kita nangis. Sebab kita tak tahu lagi bila lagi kita boleh sampai di tanah haram ini. Jadi jangan lepaskan peluang Jadi Raudhah yang saya boleh cerita kat sini, Raudhah ini terdapat banyak tiang di dalam Raudhah ini. Antaranya tiang Aisyah, yang di mana tiang Aisyah ini Nabi sendiri kata dalam hadis, sesungguhnya kalau manusia tahu di dalam masjidku ini terdapat satu tempat yang di mana jika manusia tahu tempat tu, pasti orang akan berkerumun sehingga untuk berkerumun untuk solat di situ, sehingga melaksanakan undian. Kerana Nabi kata di tiang Aisyah ini terdapat kelebihan tersendiri yang Nabi tak beritahu. Nanti ni ada tiang Aisyah kat sini. Kat sini tak ada rasanya, tapi nanti saya kalau masuk saya akan tunjuk kepada haji dan hajah sekalian. Seterusnya, selain tiang Aisyah, ada juga tiang apa? Tiang pengawal. Yang di mana tiang pengawal ini tiang ataupun nama lain dia tiang Ali bin Abi Thalib. Di sinilah tempat di sinilah tempat Ali bin Abi Thalib menjaga Rasulullah. Sesiapa pada zaman itu ingin berjumpa dengan Rasulullah, kena berjumpa dengan Ali dulu. Macam pengawal berjumpa dengan Ali dulu, baru berjumpa dengan Rasulullah. Okey, seterusnya ada lagi satu tiang, iaitu tiang Abu Lubabah. Tiang Abu Lubabah ataupun dikenali sebagai tiang taubat. Suka saya ingatkan tiang taubat ini, kenapa dipanggil tiang Abu Lubabah? Kerana Abu Lubabah ini pada zaman dahulu beliau diperintahkan oleh Rasulullah untuk berjumpa dengan Bani Khuraizah. Kalau saya silap, maafkan saya. Dia berjumpa dengan Bani Khuraizah untuk berbincang sesuatu, perkara. Lalu Abu Lubabah ini memberi hint kepada tentera Bani Khuraizah ini
Kalau kamu bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah akan bunuh kamu. Lalu dengan Abu Lubabah ini pun balik dengan rasa menyesal lah, kan? Sehingga dia mengikat diri dia di tiang ini disebabkan rasa menyesal dan hampa lah dengan diri dia sendiri. Sehingga Allah menurunkan ayat kepada Rasulullah dan Rasulullah membuka ikatan tersebut. Allah menurunkan ayat Al-Quran kepada Rasulullah untuk terima taubatnya, lalu Rasulullah buka ikatan dia. Jadi di sinilah terdapatnya di dalam raudah ini, di kawasan raudah ini juga terdapat tiang Abu Lubabah. Nanti saya akan tunjuk kepada haji dan hajah sekalian. Jadi itu saja yang boleh saya simpulkan kepada haji dan hajah sekalian berkenaan dengan raudah. Mari kita ke checkpoint seterusnya. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ni kita di checkpoint terakhir ziarah dalam, yang di mana ibu-ibu, ayah-ayah boleh lihat di belakang saya sekarang ni adalah perkuburan Baqi'. Sebelum itu saya nak mohon maaf kepada antum semua kerana yang boleh masuk di dalam perkuburan Baqi' ni hanya lelaki saja. Yang perempuan saya minta maaf. Arab Saudi tidak benarkan, kerajaan Arab Saudi tidak membenarkan perempuan masuk ke dalamnya. Tapi perempuan boleh lihat secara dekat melalui pintu di belah sana, di sebelah pagar sana. Nanti saya akan bawa hajah sekalian untuk duduk di sana. Dan saya akan bawa lelaki untuk masuk ke dalam menziarahi makam-makam kaum kerabat baginda. Jadi sebelum tu saya akan kongsikan apa yang ada di dalam perkuburan Baqi' ini. Okey, perkuburan Baqi' ini ialah kubur sahabat-sahabat Nabi, kubur ahli keluarga Nabi, kubur isteri-isteri Nabi, anak-anak Nabi dan kaum kerabat dia. Okay. Anggaran kubur yang ada di dalam perkuburan Baqi' ini sebanyak 10,000 sahabat yang meninggal di Madinah dan dimakamkan di perkuburan ini. Jadi insya-Allah perkuburan Baqi' ini Nabi kata sendiri, barang siapa yang meninggal di Madinah dan dimakamkan di Madinah akan dapat syafaatku. Jadi penduduk Madinah ini bukan penduduk Madinah, penduduk yang ada di dalam makam yang ada di dalam perkuburan Baqi' ni akan mendapat syafaat Nabi yang terawal lah. Itu kelebihan dia. Jadi kalau haji dan hajah sekalian dapat meninggal di bumi Madinah ini, insya-Allah haji dan hajah sekalian akan dimakamkan di perkuburan ini. Moga-moga kita bukan nak minta mati, tetapi yalah, siapa je tak nak kan mati dekat tempat yang mulia. Baik, jadi ibu-ibu, ayah-ayah mesti nak tahu kan siapa orang yang pertama dikebumikan di perkuburan ini, perkuburan Baqi' ini. Jadi orang pertama yang dikebumikan di perkuburan Baqi' ini ialah Asad bin Dararah, daripada golongan Ansar suatu ketika dahulu. Jadi beliaulah orang pertama yang dikebumikan di perkuburan ini. Jadi sebelum kita masuk ke dalam perkuburan ini, saya akan bawa hajah-hajah sekalian ke satu tempat yang hajah-hajah boleh nampak semua perkuburan ini secara dekat. Jadi perempuan boleh ikut saya untuk pergi bahagian yang lebih dekat, dan jemaah lelaki boleh tunggu di sini sebentar. Saya akan bawa jemaah perempuan untuk pergi ke kawasan yang lebih dekat dengan perkuburan Baqi' ini. Jadi boleh tara tu? Boleh, insya-Allah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai untuk ziarah dalam yang merangkumi pertama apa? Masjid Nabawi, lepas tu makam Nabi, lepas tu Raudhah, lepas tu akhir sekali Baqi'.
Okey, selesai untuk video ziarah dalam. Macam okey tak okey? Kalau okey bagilah markah lebih. Tak adalah, gurau je. Okey, selesai. Sekarang ni kita akan buat pula ziarah luar. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Haji dan hajah sekalian yang dirahmati Allah, haji dan hajah yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini kita akan melaksanakan ziarah luar, yang di mana ziarah luar ini merangkumi empat juga tempat. Yang pertama, Masjid Quba. Apa itu Masjid Quba? Nanti saya akan cerita kepada haji dan hajah sekalian. Yang kedua, Masjid Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masjid Qiblatain. Masjid pertukaran arah kiblat. Nampak menarik kan? Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, Masjid 7. Masjid 7. Dan yang terakhir sekali, Bukit Uhud. Bukit Uhud. Tapi kita tak daki Bukit Uhud. Kita tengok je. Nanti saya akan ceritakan apa yang berlaku di medan Uhud itu sendiri. Yang pertama, okey, seperti yang haji dan hajah nampak di belakang saya ini, inilah ia Masjid Quba. Apa kelebihan yang ada Masjid Quba ini? Masjid Quba ini dibina Masjid Quba ini masjid yang pertama dibina di dalam sejarah Islam. Dan masjid ini didirikan atas dasar takwa dan iman yang teguh. Apa bukti dia? Bukti dia, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Sesungguhnya masjid yang didirikan ini atas dasar takwa. Macam mana pembinaan, macam mana sejarah pembinaan masjid ini? Sewaktu Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah bersama dengan para sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan lain-lain, beliau berhenti di satu tempat yang bernama Quba. Asalnya Quba ni tempat, dia bukan masjid. Namanya tempat yang bernama Quba. Lalu Rasulullah wahyu turun kepada Rasulullah untuk dirikan masjid ini atas dasar takwa. Cuba teka haji dan hajah sekalian, berapa lama pembinaan masjid ini? Berapa? Betul, 4 hari. 4 hari saja Nabi dirikan masjid ini, bina masjid ini dengan peralatan apa? Dulu tak ada batu, tak ada batu bata, tak ada simen. Dulu pakai apa? Pohon tamar, pelepah pohon tamar. Dulu pakai, tapi sekarang tengok dah cantik kan. Jadi apa kelebihan yang ada di Masjid Quba ni, tuan-tuan dan puan-puan yang saya sayangi sekalian? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baiti, barang siapa yang mengambil wuduk daripada rumahnya, summa ata Masjid Quba, lalu pergi ke Masjid Quba. Tuan-tuan, lalu barang siapa yang ambil wuduk daripada rumahnya lalu pergi ke Masjid Quba, jap. Summa ata Masjid Quba, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, fa shalla fihi salatan, untuk menunaikan solat, kana lahu ka ajru umrah, akan diberi ganjaran pahala seperti pahala menunaikan umrah. So haji dan hajah sekalian, tak payah susah-susah nak pergi nak buat umrah kan, nak pusing Kaabah tu 7 kali, nak tak sa'i lagi 7 kali, nak tahallul lagi, nak jaga pantang larang ihram lagi. Kalau kat sini fadilat dia apa Nabi kata? Ambil wuduk daripada rumah. Kalau kita ambil wuduk daripada hotel, sekarang ni ibu-ibu, ayah-ayah dah ambil wuduk kan. Saya dah jelaskan yang tadi, sebelum ambil wuduk daripada hotel, jaga wuduk tu, kita akan lepas tu pergi ke Masjid Quba, tunaikan solat 2 rakaat atau solat 2 rakaat, dapat dah pahala umrah. Islam ni mudah sebenarnya. Kita je buat susah. Betul tak betul? Tak jah, gurau je. Okey. Itu antara kelebihan-kelebihan yang ada di Masjid Quba ini. Ingat, yang pertama, masjid yang pertama dibina dalam Islam. Lepas tu, masjid ini dibina di atas dasar takwa. Lepas tu fadilat dia apa? Umrah. Jadi itu saja untuk video
perkongsian berkenaan dengan Masjid Quba, seterusnya kita akan kongsikan, seterusnya kita akan pergi ke checkpoint seterusnya, insya-Allah. Alhamdulillah, selesai untuk checkpoint kita yang pertama tadi, Masjid Quba. Macam mana, okey? Okey ya, alhamdulillah. Okey, sekarang kita pergi ke checkpoint kedua, haji dan hajah sekalian. Seperti mana yang haji dan hajah sekalian nampak di belakang saya ni. Nampak tak? Inilah dia. Nama dia Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain ini masjid dua kiblat. Sebab apa dua kiblat? Sebelum tu, masjid ini terletak di tengah-tengah perkampungan Bani Salamah di Madinatul Munawwarah. Sebab apa nama dia Masjid Qiblatain? Ada kisah dia yang tersendiri. Okey. Sebab tu Nabi solat Zuhur, dia ada banyak apa ni orang kata, banyak khilaf. Ada yang kata solat subuh, ada yang kata solat Zuhur, ada yang kata solat Asar. Okay, yang saya baca ni solat Zuhur. Ketika Nabi solat Zuhur bersama para sahabat yang lain, Nabi ketika rakaat kedua, Nabi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memalingkan wajahnya, untuk menukarkan arah kiblat dia kepada daripada Baitul Maqdis ke Masjid Nabawi. Okey, daripada Baitul Maqdis ke Masjid Nabawi. Apa ayat dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka berpalingkanlah wajah kamu ke Masjidil Haram. Disebabkan ayat ini turun di masjid ini, lalu masjid ini dinamakan Masjid Qiblatain. Boleh faham semua? Itulah sebab Masjid Qiblatain ini diberikan nama sebagai Masjid Dua Kiblat. Apa lagi yang ada di Masjid Qiblatain ni kan? Sebenarnya ada banyak lagi kelebihan yang ada di Masjid Qiblatain ni, tapi kita disebabkan tak cukup masa, kita pergi ke checkpoint yang ketiga. Apa checkpoint ketiga? Nanti kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selesai untuk Masjid Qiblatain. Sekarang ni kita pergi ke checkpoint seterusnya, iaitu masjid, bukan masjid, bukit di belakang saya ni. Apa nama dia? Haji dan Hajah tahu apa nama belakang bukit belakang saya ni? Inilah nama dia, Jabal Uhud. Bukit Uhud. Ahad itu bermaksud diambil daripada perkataan Arab yang bermaksud ahada, satu, bukit satu. Okay. Sebelum tu ada keistimewaan yang ada di dalam yang ada di bukit ini. Sebelum tu, panjang bukit ini adalah sepanjang 6 km. Panjang dia saja 6 km. Manakala lebar dia 3 km. Panjang tak panjang, tinggi dia pula 1 km. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, ini Nabi kata apa? Jika nak lihat bukit yang dari syurga, maka lihatlah Bukit Uhud. Bukit Uhud ini jugalah bukit yang ada di dalam syurga, yang Allah bagi pinjam kepada kita. Yang bukit ini yang Allah bagi pinjam kepada kita untuk lihat bukit yang ada di dalam syurga. Okey. Selain itu, kelebihan yang ada di yang boleh saya cakap berkenaan dengan Bukit Uhud ni, yang pertama, Nabi SAW pernah bersabda, kalau barang siapa yang mensolatkan solat jenazah akan dapat satu kirat. Apa satu kirat? Satu kirat ini ialah satu Bukit Uhud. Pahala dia satu Bukit Uhud. Tambahan pula, jika dia solat lalu dia menyusung jenazah tersebut, dapat 2 kirat, 2 pahala, 2 Bukit Uhud. Pahala dia besar dia sebesar Bukit Uhud. Itulah, besar tak besar lah pahala yang Allah berikan kepada kita, yang Allah nak gambarkan kepada kita. Jadi kalau
haji dan hajah sekalian nampak orang tengah sembahyang jenazah, cepat-cepatlah pergi solat. Sebab kat sini setiap masa, setiap waktu pasti ada orang yang akan meninggal. Jadi jangan lepaskan peluang, pergi solat jenazah. Kalau boleh usung, kita usung sekali, kita ikut usung sekali, masuk ke kuburan baqi', dapat 2 qiraat. Seterusnya, apa lagi yang ada dekat bumi Madinah, dekat Uhud ni kan? Di sini bukit ini jugalah, bukit di belakang saya ini jugalah menjadi saksi. Saksi apa, ibu-ibu, ayah sekalian? Menjadi saksi peperangan yang besar. Peperangan yang sengit di antara umat Islam dan juga musyrikin Mekah. Ini mana umat Islam ketika itu pada awalnya seramai 1,000 orang, manakala tentera kafir pula seramai 3,000 orang. Tetapi tentera Islam waktu tu dia bergerak seramai 1,000 orang. Lalu di pertengahan jalan seramai 300 orang telah berpatah balik disebabkan dihasut oleh Allahumma salli alaihi wasallam, Abu Sufyan. Kalau tak silap saya, Abu Sufyan telah menghasut 300 umat Islam untuk berpatah balik. So tinggal 700 waktu tu. Apa punca perang ini terjadi? Punca dia disebabkan kekalahan di perang Badar. Jadi kafir Quraisy ni Mekah ni, kafir Quraisy ni dia tak puas hati dengan kekalahan tersebut. Dia ganti, so dia nak balas dendam di peperangan Uhud ini. Jadi dengan jumlah yang 700 dengan 3,000, korang rasa, ibu-ibu, ayah-ayah rasa siapa yang, kalau ikut logik, siapa akan menang? Memang confirm lah 3,000. Tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, 700 ini dengan jumlah yang sedikit ini, Allah memberikan kemenangan dan keberkatan kepada umat Islam yang diketuai oleh Nabi sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukit inilah bukit saksi, yang boleh dikata bukit inilah bukit saksi ketika peperangan Uhud berlaku. Jadi itu saja yang boleh saya sampaikan berkenaan dengan perang Uhud. Seterusnya kita akan pergi ke checkpoint yang terakhir, iaitu Masjid 7. So itu saja. So let's go. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, haji dan hajah yang saya hormati sekalian, kita telah sampai di checkpoint terakhir untuk ziarah luar pada hari ini. Jadi macam mana dengan masjid, dengan Bukit Uhud tadi? Okey, alhamdulillah. Okey, sekarang ni kita berada di belakang saya ini adalah Masjid 7. Jadi apa yang ada di Masjid 7 ni kan? Masjid 7 ini ialah tapak perlindungan, tapak perkemahan tentera Islam ketika perang Khandaq. Perang Khandaq ini perang Khandaq ataupun perang Ahzab. Khandaq itu apa? Parit. Itu parit. Okey, jadi di sinilah tapak perkemahan tentera Islam, yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di masjid ini untuk Nabi berdoa untuk mengalahkan tentera Ahzab sebanyak 3 hari. Nabi doa sebanyak 3 hari, pada hari Isnin, pada hari Selasa dan pada hari Rabu. Lalu Allah makbulkan doa baginda pada hari yang terakhir, iaitu hari Rabu. Okey. Selain itu juga, jadi apa doa itu? Doanya ialah Allahumma munzilal kitab sari'ul hisab ihzimal ahzab inzirhum wazalzilhum. Wahai Tuhan menurunkan kitab yang cepat membuat perhitungan, kalahkan tentera Azab,
kalahkan dan goncangkanlah mereka. Lalu Allah makbulkan doa beliau, baginda, pada hari Rabu tadi. Itulah yang saya cakap tadi. Jadi Masjid 7 ini, apa Masjid 7 tersebut? Yang pertama, Masjid Salman Al-Farisi, Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Masjid Umar Al-Khattab, Masjid Fatimah. Okey. Tapi sekarang Masjid Abu Bakar ni telah dirobohkan untuk membuat parking lah. Jadi itu saja yang boleh saya ceritakan berkenaan dengan Masjid 7 ini. Semoga ada manfaat dengan apa yang saya ceritakan daripada daerah dalam hingga daerah luar. Sebelum tu, saya ingin memohon maaf kepada haji dan hajah sekalian sekiranya saya ada terkasar bahasa ataupun terkurang ataupun kurang faham berkenaan dengan apa yang saya sampaikan. Sebab saya masih belajar, saya ingin saya cuba lagi improve diri saya untuk lebih baik dan jadi lebih baik. Jadi kalau ada salah dan silap, maafkan saya. Semoga Allah mudahkan urusan haji dan hajah sekalian untuk melaksanakan umrah sebentar saja lagi. Sebentar saja kita akan sebab ini adalah hari terakhir kita yang berada di Madinah. Semoga Allah ampunkan dosa antum semua, mudahkan kerja antum semua, murahkan rezeki antum semua, dan jemput haji antum semua untuk datang kembali ke bumi Madinah ini, insya-Allah. Jadi yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk, yang kurang itu datangnya daripada diri saya sendiri. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah.